Baiklah, video kali ini kisah seram seorang doktor di bilik mayat. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin kongsikan cerita daripada seorang doktor, pengalaman misteri dia ketika dia bekerja di bilik mayat. Jadi jom dengar cerita ini. Okey, jadi ini kisah seram dari seorang doktor. Dia berkongsikan cerita dengan saya. Okey, jadi doktor ni tidak hirau sangat. Okey, dorang tidak ambil kisah sangat dengan kisah-kisah seram yang dialami mereka di hospital. Dan ada yang percaya, ada yang tidak. Dan kadang-kadang mereka menghadapi kisah-kisah seram tapi mereka tidak peduli pun. Namun kisah seram ni dia kongsikan sendiri. Dia kongsikan sendiri dan dia pun menjadi hairan. Okey, dan pelik kenapa kisah itu dia hadapi pula. Okey. Jadi kawan saya ni dia bekerja di bahagian jabatan forensik, di mana dia akan menerima mayat-mayat yang perlu dibedah siasat dan dikaji apakah punca kematiannya. Okey, jadi sebelum dibedah siasat, mayat-mayat tersebut akan disimpan dalam peti. Okey, kalau anda tahu peti mayat yang dibuka macam laci tu, okey, di bilik mayat yang macam sejuk peti ais, kemudian disimpan. Okey, jadi mayat-mayat yang ingin dibedah, okey, akan disimpan dalam peti itu, dan apabila mereka mau bedah, mereka akan buka peti mayat tersebut, ambil dan buat pembedahan. Okey, jadi diceritakan, okey, doktor tu ceritakan mereka telah menerima seorang mayat kanak-kanak. Okey, kanak-kanak, saya kurang pasti sekitar umur 8 hingga 10 tahun begitu diceritakannya. Dan dia menceritakan kanak-kanak tersebut bukan warga Malaysia, okey, warga asing, dan dia ditinggalkan ibunya di sebuah kampung. Okey, ibunya entah pergi ke mana, dan budak tersebut nazak. Okey, nazak sebab tidak diberi makanan, tidak dijaga, dan akibatnya dia nazak teruk dan dibawa ke hospital, dan sampai di hospital dia tidak dapat diselamatkan dan meninggal dunia. Jadi kawan saya doktor ni telah diarahkan untuk bedah siasat apakah punca kematiannya. Mungkinkah ada penderaan, mungkin ada keracunan makanan, atau apa-apa mungkin punca kematiannya yang belum diketahui. Jadi kanak-kanak tersebut perlu dibedah siasat. Jadi rakan saya ni pun mengambil tugas untuk bedah siasat kanak-kanak tersebut. Jadi setelah kanak-kanak tersebut meninggal, okey, agak sedih juga lah, kerana kanak-kanak tersebut masih kecil, ditinggalkan oleh ibunya, sangat menghayat hati. Okey, jadi mayatnya pun disimpan. Okey, rakan saya simpan dalam satu laci. Okey, laci yang telah dilabelkan dan akan dibedah siasat kemudian. Dan rakan saya beritahu mereka pun tidak terdesak sangatlah untuk membedah mayat tersebut sebab tidak ada keluarga yang menuntutnya, tidak ada siapa yang menuntutnya. Jadi tidak perlu segeralah. Kebetulan dia cakap hari itu adalah hari Ahad. Jadi bila-bila masa untuk membedah siasat. Jadi kebetulan dia free, okey, dia ada masa lebih kurang pukul 11 malam begitu. Okey, 11 malam. Dia bukan bedah siasat, bukan kerja seorang ya. Jadi ada 2 orang, 3 orang begitulah. Jadi pada malam tersebut dia pun ingin membedah siasat kanak-kanak tersebut lah. Okey, dorang pun malam, okey, memang malam, dan mereka pun tidak syak benda tersebut boleh terjadi kepada mereka. Jadi sampai di bilik mayat, okey, bilik mayat dia biasalah sejuk macam peti ais. Okey, jadi mereka pun carilah laci yang mereka tempat letak mayat kanak-kanak tersebut. Dan apabila sampai ke laci mayat kanak-kanak tersebut, doktor tu pun buka lah. Dan terkejut, mayat kanak-kanak tersebut tidak ada. Jadi doktor panik. Okey, doktor rakan saya ni, dia panik. Dia cakap, mana mayat di laci ni? Dia cakap, dia pasti dia letak mayat tersebut di situ. Dan dia pelik, takkan mayat ni diculik, dia cakap. Ya, mungkin ada orang mahu mayat tersebut kan. Jadi orang pelik, di mana mayat tersebut. Okey, jadi orang cek siapa yang ada masuk ke dalam bilik mayat dan
bertanyakan dengan rakan-rakan yang bertugas pada hari tersebut, okey, dan menelefon yang menjaga bilik mayat tersebut, guard yang menjaga, dan semua tidak mengaku. Mereka mengalihkan mayat kanak-kanak tersebut. Jadi menjadi misteri di mana mayat kanak-kanak tersebut. Jadi mereka pun carilah, okey, cari di laci mayat yang lain. Dan apabila mereka terpaksa buka satu persatu, okey, laci mayat mengikut nama, dia cakap di mana nih, hingga ada satu laci mayat yang belum lagi kata orang didaftarkan, memang kosong lah ikutkan. Dan bila dibuka, mayat kanak-kanak tersebut ada di situ. Dan rakan doktor saya pelik, dia cakap macam mana mayat ni boleh beralih daripada laci mayat yang didaftarkan pergi ke laci yang lain. Masing-masing rakan-rakan doktor dan pembantunya menjadi pelik. Okey, dan dia cakap, lain macam lah kan. Okey, jadi mereka pun ambil mayat tersebut dan buat pembedahan. Okey, mereka buat pembedahan. Okey, saya pun tidak tahulah apa hasil siasatannya lah. Okey, dan mereka pun simpan semula mayat kanak-kanak tersebut. Okey, dan apabila mereka simpan, mereka tutup laci, sesuatu yang berlaku. Mereka tutup laci itu, okey, lampu bilik mayat tersebut mati hidup begitu, macam tak bermain. Oh, mereka pun yang Allah cuak lah. Sebab macam mana tidak cuak, macam mana tidak terkejut. Pertama mayat hilang, tiba-tiba lampu pula terhenti. Dan lebih mengejutkan, laci mayat-mayat yang lain, dia terbuka. Semua diorang yang, ya Allah, astagfirullahaladzim, mereka cakap. Okey, jadi mereka terkejut, kenapa laci mayat lain terbuka? Okey, seram guys. Kalau saya lah yang jadi doktor di situ, lari. Saya sudah lari lintang pukang. Okey, dan mereka beristighfar lah, astagfirullahaladzim, apa yang berlaku. Okey, jadi dorang pun segera tutup semula laci-laci mayat yang lain. Okey, dan mereka heran apa sebenarnya yang berlaku. Dan mereka memberanikan diri. Doktor cakap, cuba cek laci mayat yang kanak-kanak tadi itu, macam ada di situ kah? Wah, sudah dorang pun yang meremang bulu roma. Jadi mereka agak macam apa ni, dua hati, mau buka laci mayat tu ataupun tidak. Sebab mereka macam ragu-ragu sudah. Okey, tapi mereka desaklah, doktor, bukalah doktor, kita tengok, kita cek saja. Okey, mayat tu masih ada di situ atau tidak. Okey, mereka pun dengan penuh berdebar-debar, mereka sampai ke laci mayat yang kanak baru saja dorang simpan. Mereka buka pelan-pelan. Dan apabila mereka buka, ternyata mayat kanak-kanak tersebut hilang. Durang pun ya Allah, macam yang astagfirullahaladzim. Okey, rakan doktor saya ni pun terkejut. Macam mana mayat budak tersebut masih hilang lagi. Dan mereka syak di laci yang mereka pertama jumpa mayat budak tersebut sudah hilang. Fikir siapakah mengalihkan mayat tersebut. Okey, dan apabila mereka buka laci mayat yang pertama tempat mereka ambil tu, yang tempat mayat budak hilang, mereka buka lagi pun tidak ada. Sudah guys. Okey, dan di situ bila mereka buka yang kedua tu, sekali lagi lampu sudah macam bermain. Mereka pun yang, ya Allah, bulu roma semakin kembang. Dia cakap, ya Allah dok, baca doa dok. Okey, dia pun baca doa, astagfirullahaladzim. Lampu mati. Dok, dia cakap, mereka pun cuba onkan lampu handphone dorang lah. Okey, onkan kan handphone kita ni ada torchlight. Okey, dan mereka torchlight lah. Dok, dia cakap. Dorang sudah berdebar lah. Tiba-tiba terdengar bunyi laci mayat yang lain terbuka. Tak.
Oh, dorang yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puh, hidup lampu semula. Dan bila hidup lampu, mayat kanak-kanak tersebut masih di atas apa ni? Yang katil mayat yang tempat mereka bedah. Okey, sebelum mereka alihkan tu. Masih terbaring di situ. Oh, mereka apalagi terkejut buruk. Ya Allah. Dok, mayat di situ, Dok. Istighfar dorang. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Allah, apa ujian yang kita hadapi ini? Okey. Jadi orang cakap, Dok, bagus kita baca doa. Itu rakan-rakannya cakap lah. Jadi mereka pun ngambil inisiatif untuk beristighfar dan baca doa. Okey, baca doa. Okey, baca doa 3 kul, okey, Al-Fatihah dan ayat kursi, agar mereka tidak diganggu. Okey, selepas saja dorang baca doa, okey, dorang ambil mayat kanak-kanak tersebut, letakkan semula di laci yang mereka sudah daftarkan, dan mereka tutup perlahan-lahan laci mayat yang lain. Dan mereka sangsi mungkin okey, bilik mayat tersebut ada kerosakan, dan mereka menghubungi okey, mekanik bagian technician lah. Technician tersebut dia cakap esok sajalah. Mereka pun simpan semula mayat dan pulang dengan penuh misteri setelah diganggu. Jadi keesokan harinya apabila technician cek, dan rakan doktor saya ini pergi tanyalah, ada apa-apa kerosakan kah di bilik mayat ni? Dan bila technician, tiada apa-apa yang rosak, tiada apa-apa. Dorang pun yang okey, doktor ni yang apa sebenarnya yang berlaku ni? Kenapa mayat kanak-kanak tersebut sangat seram, okey, sangat misteri hingga banyak gangguan yang berlaku. Dan rakan doktor saya berkata dia tidak pernah mengalami kejadian sedemikian. Walaupun banyak sudah mayat yang dibedahnya, tapi kejadian yang dia alaminya pada waktu tersebut tidak pernah. Dan dia ceritakan selepas saja dikebumikan mayat kanak-kanak tersebut, kejadian misteri seperti laci mayat terbuka, lampu terpadam sudah tidak berlaku lagi. Jadi persoalannya, kenapa mayat kanak-kanak tersebut begitu misteri dan seram? Seperti ada sesuatu yang ingin disampaikannya kepada dokter tersebut. Mungkin mayat tersebut terseksa, disebabkan oleh ayah dia meninggalkan dia di perkampungan hingga nazak. Mungkin dia agak marah, mungkin jiwa kanak-kanak tersebut agak marah, jadi dia memberontak. Dan jadi misteri begitu. Mungkin wallahu alam. Tapi dalam Islam, apabila mayat seorang itu sudah mati, maka terputuslah daripada dunia. Jadi benda tersebut menjadi misteri dan kisah seram kepada doktor tersebut. Jadi guys, setakat itu saja kisah seram saya pada kali ini. Kalau anda minat dengan kisah-kisah seram yang lain, anda boleh klik di sini. Kalau anda ingin update video-video yang terbaru, anda boleh subscribe channel saya di sini. Jadi kita akan berjumpa lagi di video seram yang akan datang. Alif bosku, assalamualaikum.